Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Bagi mereka yang tengah mengharungi apa tu masalah COVID, kita orang kata apa, doakan mereka cepat pulih. Okey. Yang penting saya dah bagi tahu apa nak buat, pernafasan, minuman apa, termasuk air kelapa, air panas, steam, kalau nak buat dengan mengecengkis, semua tu tak ada masalah. Dan selepas pada tu saya suruh tambah haba gel kan, untuk kuatkan imuniti kita, terutama sekali yang masih lagi belum masuk ke ICU lah. Okay? Dan kita yang tengah sihat walafiat ni, malam ni kita nak cerita satu lagi. Sebenarnya risiko ni kalau you tak jaga, dia juga diiktiraf sebagai comorbidity. Comorbidity tu maksudnya sama juga standard macam kalau orang kena diabetes, kalau kena high blood pressure, ada kolesterol, ada penyakit jantung, obesity, ataupun berat badan yang sukar. Topik kita pada hari ini anda dah baca semua kan? Jadi saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dah puasa Ramadan. Dah puasa 6 pun. Tak berhenti, straight pula tu. Okay? Dah raya pun. Lepas tu kita dah kontrol diet sebab kita tahu lepas 2 hari cheat day tu kita pegang. Tengok-tengok berat badan bukan kata turun. Kalau turun memang okey lah. Dia naik pula sikit. Ataupun tak mau turun langsung. Lepas tu tengok-tengok bahagian perut ni macam naik daripada dulu. Macam mana you tahu? Bila pakai seluar atau kita pakai kain, dia punya ketat tak ketat tu, orang perempuan, orang lelaki pun tahu. Semuanya ni adalah disebabkan beberapa perkara. Jadi boleh anda ambil nota pada malam ni, kita belajar. Okay? Right. Nombor satu ialah, tidak lain tidak bukan ialah kita kena faham, dan sebenarnya kita tak faham apa tu body kita ni, dia ada special memory. Tahu tak? Dia ada macam orang panggil apa ni, clock dia ada dia punya ingatan dia. Kalau masa puasa dulu kita makan, katakan kalau orang yang kontrol makan lah betul-betul kan, dia 2-3 hari pertama ataupun seminggu pun dia boleh turun berat badan. Masuk minggu kedua, minggu ketiga dia macam stabil balik. Mana datangnya kestabilan ni walaupun you makan kurang daripada sebelum puasa dulu. Sebelum bulan puasa, sebelum Ramadan dulu, katakan you makan, sebab tu orang kata kalau kalori ni untuk sabilang lah, nanti you pening kepala kan. So kalau boleh you ingat berapa banyak you makan, berapa kenyang you makan. Lepas tu sekarang ni bila you buka puasa pun, sejak dengar lecture saya ni, you terlalu berhati-hati sehingga kan you makan hampir setengah daripada apa yang you makan sebelum puasa. Tapi lepas minggu kedua, masuk minggu ketiga, nak raya, tengok berat badan macam tak mau turun lagi dah. You duduk timbang hari-hari kan. Lepas tu main pula hari cheat day dengan ketupat semua, mulalah dia naik balik kan. Sebenarnya masa minggu kedua, dia mengambil masa lebih kurang at least minggu 2 untuk body you mengadaptasi kepada new signal. Berarti kita memberi signal pada badan kita yang aku nak makan sikit, aku kontrol makan. Sebab tu diet selalunya gagal apabila you cuma mengurangkan kalori sahaja tanpa pertikaikan tentang apa ada dalam kalori itu. Jadi malam ni penting you belajar satu ilmu baru, iaitu dinamakan khasiat ataupun nutrient ataupun zat makanan, ataupun dalam bahasa filosofi saya dimaksudkan dengan signal ataupun informasi yang masuk dalam badan kita. Saya bagi sikit contoh supaya faham. Kalau you makan katakan french fries segenggam macam ni, faham tak? Dia boleh bersamaan dengan satu mangkuk brokoli, betul tak? Ataupun bayam. Ataupun you ambil inilah sayur yang menghijau, betul tak? Campurlah dengan timun dan sebagainya, buat salad tu, ataupun ulam-ulaman. Satu mangkuk besar ni sama dengan dia punya khasiat atau bukan khasiat, dari segi tenaga dia, satu genggam macam ni. So satu genggam lawan satu macam ni. So signal yang sampai daripada yang french fries ni, informasinya cuma mungkin rasa garam, rasa ubi, rasa minyak, sebab 3 benda tu ada dalam tu kan. Jadi walaupun potato tu ada banyak vitamin mineral, tapi bila di deep fry, dia tinggal itu sajalah rangup disebabkan ada tepung dan sebagainya. Okay, you dapat itu dia punya signal. Tapi signal daripada mangkuk ni, daripada sayuran, salad, campur semua dengan you bubur tomato lagi, you bubur bawang lagi, woi, halia lagi, apa-apalah you nak campur kan. Ada kacang kuda lagi, punyalah sedap.
Lepas tu dia punya dressing pula, you tak bobor mayonnaise, tak bobor Thousand Island, you bobor minyak yang baik-baik. Faham tak? Macam ada dressing dengan olive oil ataupun dengan cuka, you masuk dengan tomato dan sebagainya, ada limau lagi. Masya Allah. Jadi informasi ni masuk dalam badan kita, kenyang dah lah satu. Nombor dua, dia punya zat tu. Letak you buat sedikit kesilapan masa you control you punya makan tu, you control gila-gila. Disiplin you kalah jiran-jiran you semua. Kalau tengok you, dia jealous. Dia ni punya kontrol makan, punya disiplin kalah Askar pun. Punya kuat semangat. Tetapi berat badan tak banyak mana turun, bahkan naik pula lagi. Itu tak apa. Dan setengah lelaki terutama sekali, orang perempuan pun banyak juga, buncit pula tu. Maksudnya perut dia jadi boroi balik. Tak sampai pun 3 hari lepas raya. Sebabnya ialah signal yang kita bagi, satu. Nombor dua, otak kita menerima, mengatakan bos cuma nak makan sejemput macam ni saja. Okey. Dan dia kontrol. Bahkan kalau dalam tu kalorinya tinggi pula, walaupun sikit, dia tetap hitung juga. Walaupun dia tak kenal kalori, tapi dari segi kan dalam tu kalau ada banyak tenaga sangat pun, dia tahu juga bukan tenaga tu sikit. Contoh, kalau you ambil gula, kan bahan-bahan yang bertepung, bergula semua tu. Jadi walaupun segenggam macam tu, dia tahu tenaga je banyak. Jadi signal yang sampai tu menyebabkan, oh, kalau makan macam ni pun mungkin dah cukup. Tetapi rupa-rupanya, dengar elok, otak kita dah turun. Katakan you duk ambil 2,000 kalori dulu, sekarang you cuma ambil 1,000 kalori sebab puasa dan sebagainya dan kontrol dan disiplin. Jadi 1,000 tu you ingatkan you patutnya dah turun berat badan. Faham tak? Tetapi body you kata, okey, master aku nak ambil cuma 1,000. Dulu dia ambil 2,000 kalori kan. Sekarang dia cuma nak ambil 1,000. Jadi bila you turun 1,000 dekat seminggu dua, dia dah boleh baca. Bila dia baca informasi, dia pass signal kat semua signal. Dia kan ada dia punya ami-ami dia, ada hormon dia, ada enzim dia, kata okey, masa nak makan 1,000, jadi kita kena prepare macam master kita cuma makan 800. Dia tak ikut you 1,000 tau. Dia turun, apa dia yang dia turun? Dia turun dia punya engine dia. Dia RAM dia turun. Dia punya metabolisme dia turun. Semua dia turun. Jadi badan you lebih nak macam nak rasa sejuk-sejuk je. Sebab apa? Tak berapa nak panas lah. Sebab apa? Dia tahu master dia cuma ambil signal 1,000. Jadi dia kena kontrol buat macam you makan cuma 800. Berarti setiap yang you turun dah daripada 2,000 turun ke 1,000. Faham tu? Dan body kita cuma hidup kan engineer macam 800-700 je. Jadi you sentiasa ada 2-300 balance. Jadi kalau setiap hari ada 2-300 balance, kan setiap 3,500 you naik 1 kilo. Jadi berapa hari? Katakan 300 lah. 300 kali 10 hari. 10 hari naik lah 1 kilo at least. Ataupun sekurang-kurangnya dia tak akan turun lagi. Pasal apa? You sentiasa ada access. Sebab tu sebahagian daripada kita yang tulis kat sini, betul tak? You cuma makan sikit je. Orang lain makan steady tapi tak nampak dia naik atau apa tu buncit dan sebagainya. Kenapa? Inilah sebabnya. You tengoklah mak-mak kita, you tengok chef. Tahu chef yang juru masak ni? Kalau saya nak pilih chef tu, tapi ramai chef yang overweight, betul tak? Minta maaf cakap, nanti orang marah saya pula. Tapi kenyataannya begitulah nampak gaya, betul tak? Tengok dengan baju dia orang semua tu. You rasa dia orang makan banyak tak? Tak, dia orang tak makan banyak. Dia orang rasa. Bahkan dia jemu dah makanan hotel, dan 5 star semua tu. Dan dia orang makan sikit. Siapa pula dalam ruang ni, dalam bicara ilmu malam ni, yang you punya dahsyat, you punya signal tu, kalau ada fat kat udara ni, kalau you hirup aja, you dah boleh gemuk dah. Maksudnya sampai bau dapur je. Sebab itulah kadang-kadang orang makan satu kati laksa ataupun satu pinggan ni lah, nasi ke apa-apa pun, dia masih steady. Kita ni baru makan satu kuih pau dah jadi pau dah. Betul tak? Sebab, saya ulang lagi sekali, ialah sebab body kita terima signal cuma cukup untuk 700. Jadi kalau you makan walaupun 1,000 tu sikit lah. Setengah daripada orang Malaysia makan selalu kan. Namun you tetap akan put on weight. Pasal apa saya kata? Body kita terima signal dan bagi signal macam kita makan cuma 700, padahal kita makan cuma 1,000. Tu pun ada balance 300. Faham? Bahkan orang yang sebelah sana yang duk makan 2,000, yang aktif dan sebagainya, dan pilihan signalnya yang baik-baik macam sayur, buah, ambil bahan-bahan kacang semua yang cantik-cantik tu, tak makan gula dan sebagainya, nanti
bukan nanti you dah tahu pun cerita kan, gula tak ada pegang langsung semua tu, jadi dia sentiasa body dia tengah tengah naik panasnya dalam 2000 juga. Jadi 2000 masuk, 2000 dia dia panaskan badan, jadi dia tak naik lah berat badan dia. Faham tu? Faham? Okey, itu satu. Jadi apa kita nak buat? Malam ni kita kita cuba selesaikan dengan jawapan. Sentiasa bagi mereka yang masih lagi buncit, masih lagi dah hampir nak give up, jangan sekali-kali. Sebab apa? Mesti ada benda yang tak kena yang kita buat. Dan jangan kita nak samakan semua orang tu ada satu jenis diet saja yang betul untuk semua manusia. Setengah orang tak sesuai A, kita kena try B. Namun ada dasarnya. Nombor satu dasar ialah jangan snacking. Tahu snacking tak? Jangan rajin makan kudapan ni. Tahu kudapan? Makan in between makan. Yang tu yang selalunya menjadi masalah besar bagi orang yang nak kontrol diet dia. Dia sebab tak makan banyak, jadi dia rasa lapar lah selalu, faham tak? Dan dia tak puas. Berbanding dengan kalau you makan secukupnya, macam saya kan DND diet, air cukup. Startkan dengan air, lepas tu dengan garam je lagi. Itu semua dah ada kebaikan untuk nak kuruskan badan pun. Saya ulang, air dengan garam saja boleh kuruskan badan, jangan main. Meningkatkan metabolisme. Air tu kalau tak cukup, bahaya dengan garam pula tu kan. Nombor dua ialah berapa kali makan sehari tu. Sebab tu saya suruh cuma paling tinggi 3 kali makan breakfast, yang ikut kalau DND diet tu buah-buahan sahaja, yang berwarna-warni, dan lepas tu ada berapa gram pula. Dia tak suruh makan sikit, dia suruh berat badan you kali 10. Katakan saya 70, selalu saya mengajar dulu, kali berapa? Kalau kali 10, 70 kali 10, 700 gram. You tahu tak 700 gram banyak mana buah-buahan? Paling kurang satu pinggan tu, jangan main, satu mangkuk besar. Jadi you tak akan lapar. Kali kedua you makan tengah hari, kan saya dah ajar macam mana makan sayur, 3-4 jenis pula sayur tu. Jadi orang Melayu jangan risaulah nak makan dengan ulam dan sebagainya tu. Sebahagiannya you ambil dengan dengan yang saya kata yang mentah, sebahagian nak buat sup sayur pun no problem, nak masak pun no problem. Yang penting ialah you dibenarkan ambil kacang, bijirin, legium, ubi-ubi dan sebagainya. Cuma yang tak boleh, pantang larangnya malam dan siang 3 benda je, gula, susu dan daging yang berat-berat. Tahu daging berat-berat maksudnya steak ataupun banyak sangat you makan saya memanglah kalau you 2 kali seminggu dibenarkan, tapi kalau hari-hari you makan bahan-bahan ayam, ikan laut yang you tak tahu daripada mana asalnya semua tu, selain daripada mercury semua tu safe. Kalau terlalu heavy protein dalam badan kita pun tak bagus. Susah nanti kita nak selesaikan masalah lain pula. So, malam lagi sekali, okey, balik pada sayur dan ulam-ulam tu, berat badan kali 5, lepas tu you makanlah. Asalkan jangan ada bahan-bahan seperti nasi putih yang belum disejukkan. Itu ada style dia, ada strateginya. Baik, boleh tak jangan lupa kepada sayur-sayuran dan biji-bijirin tu untuk lunch dan dinner. Lepas tu you digalakkan berpuasa malam, betul tak? Puasa malam tu berarti you makan 3 kali elok, puasa malam, lepas tu puasa Isnin, puasa Khamis. Jadi kita dapat semua sekali, dapat kesihatan dan dapat pahala pun. Alhamdulillah. Untuk menyelamatkan diri you, jangan lupa kepada 3 pantang larang tadi. Okey, kalau you buat tu saja, tengok balik you kata saya dah buat dah, tapi you turun you punya kalori tu sampai 600-700 sampai tak makan apa, itu satu kesalahan besar. Bahkan you lagi kurang makan, lagi you takkan turun berat badan you. Macam mana? Pelik kan? Sebab saya dah kata tadi, body kita ikut you punya rentak. So, kita biarkan kita makan banyak, no problem. Tetapi banyaknya lebih kepada khasiat dan informasi daripada makanan yang cantik-cantik. Baik. Harus ditambahkan lebih banyak minyak-minyak yang baik. Itu kita selalu dah tekankan minyak kelapa dara, minyak sacha inci oil boleh, minyak Lorix kan, ingat tak? Kelapa dara yang telah dikonvertkan untuk budak-budak pun boleh minum. Sebab maklum sajalah kadang-kadang dia rasa minyak kan, tak semua budak boleh makan. Jadi saya buatkan khas namanya Lorix. Cuba dulu. Sebab minyak ni amat penting. Ramai orang tak masuk minyak langsung dalam badan dia pun rosak. Bukan rosak apa, rosak dia punya signal, sampaikan fat tak boleh dipecahkan balik. Sebab ada konsep yang zaman moden ni, fat lawan fat, tapi fat yang healthy. Sebab tu kalau you nak ikut program-program lain pun, dia kata kat situ healthy oil, tak boleh minyak-minyak
apa tu daripada sayur-sayuran semua ni yang dibuat daripada canola oil, minyak bunga matahari, minyak soya bean semua tu kan. Yang bagus ialah kelapa sawit dan apa tu minyak kelapa, olive oil, sacha inchi oil, semua tu boleh. Satu lagi yang you perlu tingkatkan, cek balik you punya suplemen tu ada potasium tak. Potasium selalunya tak cukup untuk orang yang nak kuruskan buncit dia. Potasium dengan masalah kromium. Satu lagi yang mudah you cari cepat-cepat, pergi buat apa tu apple cider vinegar, apa tu cuka kurma pun boleh, cuka asalkan cuka tin, cuka daripada buah-buahan ni, sebab dia ada acetic acid, very good apple cider vinegar tu. Lepas tu saya kata apa tadi, cari makanan yang cukup B vitamin, terutama sekali B1. Memang kalau pening kepala, you cari B complex lah, senang. Wajib ada B1 thiamine dalam tu. Acap kali saya cerita tentang nutritional yeast. Kalau you rajin pergi sekali sebulan pun ataupun 2 bulan sekali pun cukup, sebab dia tak perlu banyak. You ambil dalam bentuk emping kuning tu, namanya nutritional yeast. Ramai orang tak cukup ni, susah nak kuruskan sebab bakteria dan vitamin B1 tu tak cukup. Lagi satu, cuba tingkatkan kualiti tidur you. Okay? Maksudnya kena cukup minimum 6 jam, ataupun tengoklah apa yang menyegarkan mata you supaya tak mengantuk bila nak baca Quran pagi-pagi, bangun tahajud semua tu, mesti semangat kuat lagi. Dan last kali ialah kalau you exercise yang dipanggil HIIT, High Intensity Interval Training. Tak payah nak buat sampai sejam 2, nak aerobik ke, nak lama-lama sangat lari jauh-jauh semua tu, buat sikit-sikit je, tapi dalam 15 minit dah dapat impak dia. Baik, last kali, apa yang you kena buang dalam hidup you supaya you boleh cepat kurus secara yang bertahan lama? Nombor 1, jangan diet sampai kuih kering, lepas tu sat je dia naik balik. Yo-yo ni yang tak bagus. You tengok makanan yang mengenyangkan, makan maksimum 3 kali, kalau boleh 2 kali saja. In between tu kalau nak air kelapa, kacang-kacang sikit, kudapan yang ringan-ringan, yang sihat-sihat, yang ada minyak baik kan, kacang-kacang semua ada minyak baik. Kacang seperti pistachio, cashew nut, apa lagi, Brazil nut kan, you suka walnut, almond. Kalau paling-paling satu je yang kita kena jaga-jaga, itu kacang tanah. Okey, baik. So yang kena buang satu ialah insomnia. Kalau you ada masalah tidur, berarti you banyak stres ataupun ada masalah yang kena main kan you punya brain tu supaya dia tenteram. Nombor 2 ialah you suka bloating. Kalau you rajin bloating, berarti sayur yang saya suruh makan banyak tadi tu you kena tukar-tukar. Ada setengah sayur, selalunya sayur lah menyebabkan, ataupun karbohidrat yang saya suruh makan selepas sayur tu kan, nak campur dengan karbohidrat, dengan kuah semua boleh. Kuah-kuah gulai semua yang ada minyak pun tak ada masalah, sebab saya percaya you ambil minyak kelapa atau minyak kelapa sawit kan. So no problem. Yang tak boleh dalam tu, okay? Dalam gulai-gulai semua tu, kalau takat-takat, kalau nanas semua, terung semua, very good lah kan. Tapi yang penting ni, yang bloating ni, yang suka kembung semua tu, selalunya masalah sayur-sayuran. So check sayur mana yang tak berapa tu. Setiap hari berdressing, dressing tu kena jaga. Selalunya banyak bahan-bahan yang banyak ni lah, telur, gula, susu dan sebagainya. Check. Lepas tu ada pengawet pula tu, sebab tu tahan sampai 2 tahun. Baik, sedap lah tu kan. Okay, right. Yang seterusnya ialah masalah kalau perempuan ada menses yang tak cantik, maksudnya sampai 2 minggu lebih tak berhenti-henti tu, cuba you check tengok ada benda dari segi hormon. Hormon pun satu lagi masalah besar lah, yang ada kaitan dengan enjin kita ni terganggu kan. Seterusnya ialah stres, saya dah cakap tadi. MSG, apa saja yang ada MSG, confirm you lambat nak hilang buncit-buncit you semua ni, sebab dia ada masalah. Cuma dia tak akan tulis MSG, dia akan tulis macam modified food starch, dia kata macam tu. Kita pun percayalah cuma starch, padahal ada MSG. Baik, restoran, makanan-makanan restoran tu confirm, kalau dia tak berbuat MSG, bukan restoran lah. Okay, jaga baik-baik. Lepas tu kalau you rajin sangat training sampai tak kenal dunia, malam-malam pukul 12 tak balik lagi. Pasal apa? Pergi cycle sampai 50 km. Saya bukan kata tak boleh cycle, tapi kalau you overtrain dan you tengok-tengok body you tak kuih pula, padahal you overtrain. Masa you tengah overtraining tu bagus, cuba you berhenti tengok seminggu, boom, dia naik balik. Pasal apa? You ada isu overstress. Kalau overstress maksudnya kortisol tinggi. Kortisol itulah menyebabkan banyak lagi fat yang terletak di bawah kulit dan di bawah, bukan di bawah saja, dia menyaluti organ-organ seperti stomach, liver, pankreas, Masya Allah. Baik. Dan last sekali, kalau you selalu sembelit,
memang susah dia nak kuruskan badan ataupun nak mengurangkan buncit. Perempuan pula bila dia dah menopausal, dia ada satu hormon dinamakan ovary kan, dia akan keluar estrogen dan sebagainya hari-hari bulan-bulan biasa. Tapi kalau dah berhenti, ovary ni dah tak berfungsi, adrenal gland yang take over. Adrenal gland ni lah menyebabkan bila dia keluar hormon-hormon daripada adrenalin ni semua ni kan, dia akan meningkatkan masalah dari segi apa orang panggil berat badan tu. Dia akan berkumpul tempat-tempat yang pelik-pelik kan, daripada punggung dia naik ke atas pergi ke perut, daripada paha pun boleh naik ke perut. Sebab apa? Adrenal hormone ni dia mencuri protein-protein daripada otot-otot pinggul dan otot-otot paha. Dia menjadikan otot jadi sebab tu you tengok bila orang atas pada 50 tahun, pinggul-pinggul setengah perempuan dengan paha dia semua jadi kuih, jadi macam orang kata macam lidi kalau dibandingkan dengan perut. Dia jadi macam besar kat perut dia, faham tak? Okey, baik. Kita tutup cerita dengan ada beberapa exercise yang orang salah buat sampai kan dia terkejut. Dia dah buat sampai dekat 500 kali sehari. Contohlah, maksudnya 100 kali tu biasa. Sit up. Tahu pernah dengar sit up tak? Saya pun dulu ingatkan sit up lah yang terbaik untuk kita punya body stomach ni kan. Kita nak jaga bila dah berumur kan, engine kita dah lambat. Bukan dah lambat, dah slow. Jadi kita punya burning power tu less. Jadi kita nak tambah sikit lah dengan sit up. Salah. Kalau you buat sit up sahaja 100-200 kali sehari, tapi you tak buat benda lain, berarti you akan, kalaupun terkurus sedikit besok, you akan dapat masalah kendur. Kalau kendur tu berarti bahaya sangat. Okay? So lama kelamaan jadi tak elok lah, dia macam melebeh je kan. So apa yang dipanggil kalau kita sit up macam tu, 1, 2, 3, kadang-kadang sampai nak patah pinggang you kan. Sekarang you kena buat reverse, you kena berdiri macam tu, you kena belakang macam tu, faham tak? Belakang 1 and 2, maksudnya you kena opposite kan. Kalau sit up macam tu kan, 1 and 2, ni kepala 3, 4, you lipat kaki kan macam 5, 6, 7, setengah orang sampai tarik dia punya leher sampai lama kelamaan rosak pula leher pun, jaga baik-baik. Okay, so it's wrong just to do that. Kalau you buat 100 ke depan, you kena buat 100 ke belakang. Jadi kalau you nak menerap, you buat naik ke atas boleh 1 and 2, 3, jaga baik kalau yang sakit belakang tu, faham tak? Ini pelajaran baru yang ramai orang tak tahu dan orang yang pakai ikut je kan. So yang dipanggil bangun, apa dia panggil, tekan bangun to be, bangun to be. Okay, now reverse bangun to be. Yang tu pelajaran yang malam ni mungkin ramai orang tak tahu. Diri pun boleh buat, diri straight, lepas tu pergi belakang 1, 2. Jangan sampai rosak pinggang. Elok buat setakat mampu buat. Kalau tak boleh 100, mulakan dengan 10 dulu, rehat, lepas tu lagi 10. Okay, lain pada tu, jangan risau sangat tentang spot reduction ni. Sebab tak ada dalam dunia mana pun, tak ada katakan you cuma nak bagi paha kiri je kurus, tak boleh. Ataupun nak bagi paha saja kurus, tak boleh. Dalam proses you nak menguruskan dan menghilangkan buncit you, semua badan tu akan ikut serta nanti. Tapi Tuhan tu Maha Adil, dia buat tempat-tempat yang sesuai saja untuk simpan fat berlebihan. Nasib baiklah dia bagi lebih kerap berlakunya bahagian perut ataupun di bahagian bahagian kawasan pinggang ni, faham tak? Kadang-kadang dia panggil love handle tu. Ini bagi mereka yang nak bantu juga untuk menguruskan badan. Okey, saya selalu sarankan RX Lite. Pernah dengar? LITE, RX Lite. Jangan malu. Sebab kalau you nak pergi daripada beli ubat, nak beli suplemen yang membahayakan, saya cuma bagi you replacement terapi. Bermaksud kalau you pening kepala, nak pergi cari sayur, nak pergi cari tu gedebuk-gedebak, you ambil RX Lite 1 bungkus, minum air banyak-banyak, pasti akan nampak perbezaan. Walau bagaimanapun, saya kata lagi sekali, jangan terlalu kontrol diet sebab otak you nanti akan follow you punya penurunan jumlah makanan tu. Makan sampai kenyang, tapi pilih yang berkualiti. Buah-buahan, terutama sekali saya saran, jangan takut, banyak mana pun makan. Okey, baik. Kacang-kacang jangan lupa. Okey, so make sure you jaga diri, jangan pergi tempat-tempat yang bergemukan. Kalau tak perlu, duduk kat rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bye. Take care. Take care betul-betul. Okay, bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan Ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.